Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam tazkirah Jumaat di pagi yang penuh barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, dalam Islam, pengurusan kewangan merupakan satu aspek yang penting untuk kelangsungan, untuk kebijaksanaan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Malangnya, sebahagian daripada umat Islam tidak tahu menguruskan kewangan mereka, dan ada di kalangan mereka yang mengambil enteng tak enteng, sikap tidak peduli, dan kadang-kadang mengambil sikap negatif kepada apa sahaja yang berkaitan dengan kewangan. Seolah-olah Islam itu tidak ada langsung hak kepada kewangan, sedangkan yang Islam itu kewangan merupakan tunjang kehidupan. Disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran tentang harta itu adalah qiyam, tunjang kepada kehidupan. Jadi berbalik kepada pengurusan kewangan ini, kita dituntut oleh agama kita memastikan bahawa kita mempunyai kewangan yang mantap, yang kuat, bukan yang banyak tapi yang baik, yang bijaksana untuk menguruskan cara hidup kita, menguruskan liability, tanggungjawab diri, keluarga dan saudara mara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa, iaitu mereka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang patut mereka infakkan, mereka berikan kepada jalan kebajikan, jalan kebaikan. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jawablah qulil afwa, apa yang lebih kamu berikan, kamu infakkan apa yang surplus. Jadi pengurusan harta yang lebih itu merupakan satu tema Al-Quran yang penting. Kita mesti menjadikan hidup kita ada kelebihan harta, ada sikit kelebihan untuk kita memberikan infak. Itu memerlukan pengurusan kewangan yang baik. Tidak mungkin kita menjadi seorang penderma, tidak mungkin kita menjadi seorang pendukung agama kalau tidak ada kekuatan ekonomi, kekuatan kewangan, yang semuanya memerlukan kepada pengurusan kewangan yang baik. Allah juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan kamu tidak dapat akan mencapai al-birra, kebajikan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu sayang, apa yang kamu perlukan dalam kehidupan ini. Satu lagi konsep infak itu perlukan kepada harta yang lebih. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun min al yadis sufla, tangan yang memberi yang di atas lebih baik daripada tangan yang menerima yang di bawah. Tangan yang atas memberi tangan yang di bawah. Nabi membuat satu simbolik, satu metafor yang cukup baik bahawa kebaikan itu pada orang yang ada kelebihan harta, kerana mereka boleh memberi, mereka boleh menyumbang, dan mereka mungkin mempunyai satu kehidupan yang kukuh dan mantap kerana mereka tidak bergantung kepada kewangan orang lain. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saya sekalian, bagaimana kita menguruskan dan juga kita merancang kewangan kita supaya hidup kita di atas muka bumi sebelum kita mati dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang tersusun dari segi kewangannya, bukan sekadar dari segi ibadahnya, bukan sekadar dari segi akhlaknya, bukan sekadar dari segi hukum hakamnya, tetapi dari segi pengurusan kewangan kita. Yang pertamanya, pada pandangan saya dan hemat saya, kita mesti mempunyai kecairan yang cukup, iaitu wang tunai yang cukup dalam simpanan kita, dalam poket kita, dalam saku kita, ataupun dalam simpanan akaun-akaun di bank Islam. Kita mempunyai ATM, kita mempunyai buku cek yang kita boleh keluarkan wang secepat mungkin, kerana kemudahan tunai itu diperlukan untuk mengatasi desakan-desakan hidup yang segera, yang cepat, yang tidak boleh menunggu masa yang lama. Kemalangan, kecemasan, sakit demam, soal-soal yang mendesak, ada keperluan mendesak, jadi perlukan ada simpanan yang agak mencukupi untuk tujuan-tujuan keadaan yang agak mendesak. Dalam zaman hari ini, kita juga boleh mendapat kemudahan kecairan ataupun tunai kalau kita mempunyai kad kredit Islam ataupun kad charge Islam, Islamic Credit Card ataupun Islamic Charge Card, yang merupakan dua produk yang ada dalam pasaran.
boleh memberi kita macam kelonggaran untuk kita membeli barang, untuk kita membayar bil di hospital, membayar yuran-yuran sekolah dan pendidikan dan segala keperluan dalam hidup kita menggunakan kad kredit ataupun kad charge yang ada tempoh kredit. Ramai di kalangan kita, sama ada ulama ataupun para pemikir dan masyarakat yang mengambil sikap negatif kepada kad kredit Islam, kerana mereka mengatakan kad kredit Islam itu menimbulkan suasana pembaziran, suasana sifat masyarakat untuk berbelanja. Itu bukan salah kad kredit Islam, itu bukan salah kad charge Islam, itu disiplin pengurusan yang tidak betul di mana mereka menggunakan kad kredit untuk membeli barang-barang yang tidak perlu dan suka berhutang dan suka menangguh-nangguhkan pembayaran sepenuhnya kad kredit dan juga kad charge Islam, kerana jumlah kos adalah lebih tinggi daripada pinjaman Islam yang biasa. Sebab itu orang yang berhimah menggunakan kad kredit untuk tujuan-tujuan yang penting, untuk tujuan pembelian secara online, secara pembayaran antarabangsa, memerlukan kad kredit. Kerana tidak mungkin kita membayar tunai di antarabangsa, perlukan kad kredit, tapi pastikan kita bayar dalam masa ditetapkan supaya tidak ada satu cas tambahan, sama ada cas tambahan itu berbentuk interest yang diharamkan atau berbentuk keuntungan mengikut skim-skim perbankan Islam pada hari ini. Itu cara pengurusan yang tidak betul. Yang keduanya, pada pandangan saya, sebelum kita melihat aspek-aspek yang lain, pastikan tuan-tuan, puan-puan mempunyai takaful untuk keluarga ataupun takaful nyawa. Kepada ibu, kepada ayah, khususnya kepada suami, kepada ayah, pastikan kita mempunyai satu skim takaful yang paling basic, iaitu untuk melindungi kematian kita. Kita sebagai ketua keluarga, kalau kita mati, kita akan kehilangan pendapatan dan ahli keluarga terpaksa menguruskan kehidupan tanpa orang yang memberikan sumber rezeki mereka. Sudah hilang atas muka bumi ini seorang ayah dan seorang suami. Tapi kalau ada skim takaful yang berbentuk takaful keluarga secara patuh syariah, ada skim yang memberikan protection atau perlindungan daripada kadar yang paling murah kepada yang paling tinggi. Kalau kita merasakan kita memerlukan perlindungan sebanyak 1 juta di atas kematian ataupun 50,000 di atas kematian, kita boleh memberikan satu skim sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar. Ada skim membayar sebulan sebanyak RM10, ada yang RM1, ada yang RM1,000, ada yang RM20,000 untuk mendapat perlindungan yang lebih besar untuk kepentingan ahli keluarga. Itu satu kefarduan pada pandangan saya. Lalu agak pelik sikit pandangan saya, tapi itulah satu skim yang tidak ada di zaman dahulu. Di zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, selama 15 kurun yang lepas tidak ada skim ini. Skim ini timbul zaman sekarang, gunalah kesempatan. Kalau kita mempunyai sedikit lebihan, dan pastinya ada sedikit lebihan, untuk kita menyumbang kepada satu caruman untuk mendapat perlindungan takaful kematian. Bila kita mati atau mendapat musibah, kecacatan dan keilatan yang kekal, permanent disability, ada satu wang perlindungan untuk keluarga kita untuk menjaga kemaslahatan mereka. Bukan kita dah mati, tetapi ahli keluarga yang memerlukan sikit sumbangan dan bantuan kewangan yang boleh melangsungkan kehidupan mereka, berkeluarga, belajar, manfaat pendidikan dan sebagainya. Yang ketiganya adalah kalau kita perlukan rumah, dan saya rasa semua orang perlukan rumah, perlu membuat pembiayaan perumahan secepat mungkin. Ada yang mengatakan pembiayaan perumahan secara Islam itu, secara hutang Islam, tidak baik. Itu pandangan yang agak kurang tepat dan malah bercanggah dengan banyak Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Rumah merupakan satu keperluan. Rumah merupakan satu keperluan untuk diri kita dan keluarga kita. Ada yang mengatakan tidak perlu kita mengambil skim pembiayaan perumahan Islam seperti Al-Murabahah, seperti Al-Ijarah dan sebagainya, kerana Islam tidak menggalakkan umatnya berhutang. Itu satu pandangan yang cetek, satu pandangan yang tidak berteraskan kepada dalil-dalil Al-Quran. Itu merupakan pandangan sendiri, pandangan yang bentuk kecenderungan peribadi. Tidak salah kepada mana-mana pihak untuk mengambil sikap tidak berhutang dan duduk di rumah sewa dan seterusnya, begitulah keadaan mereka. Tidak salah, tetapi memberikan pandangan
bahawa mengambil skim perumahan Islam secara Islam untuk membeli rumah itu bertentangan dengan agama, itu satu kenyataan yang tersasar dan terkeluar daripada konteksnya. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahawa hutang itu merupakan sifat hidup kita. Malah dalam kes-kes harta pusaka, Allah sebutkan banyak kali dalam Al-Quran, sebelum kamu bahagikan harta pusaka kepada ahli keluarga kamu, periksa dahulu adakah yang mati itu telah meninggalkan wasiat ataupun yang mati itu adakah berhutangan dengan pihak ketiga. Min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dainin. Kamu bahagikan harta pusaka setelah kamu bahagikan wasiat kepada orang-orang yang diwasiatkan, dan apakah kamu menolak hutang-hutang yang ada. Jadi hutang yang ada ke atas kematian bukanlah satu perkara yang aib, bukan satu perkara yang tidak baik dalam Islam. Allah menyebutkan ad-dain dan juga wasiat dalam konteks yang neutral, konteks yang biasa, bukan konteks mencela, bukan konteks memuji, tapi konteks manusia. Sebagai hidup manusia ada keberhutangan. Yang salahnya adalah keberhutangan yang melampau, keberhutangan yang tidak mampu dibayar balik. Itu memerlukan pengurusan kewangan. Ada orang berhutang dan terpaksa bayar setiap bulan sampai 70% daripada gaji bersihnya. Itu satu keadaan yang mencemaskan. Dan negara kena meletakkan polisi, dan peribadi itu kena meletakkan polisi sejauh mana dia boleh berhutang untuk mendapat kemudahan-kemudahan keuangan dan menguruskan keluarganya. Ini berbalik kepada isu perumahan ini, yang penting ialah pengurusan keuangan untuk membeli rumah yang sesuai dengan pendapatan kita. Adalah salah kepada seorang graduan muda yang baru berkahwin untuk mendapatkan kemudahan keuangan untuk membeli rumah yang besar, yang mempunyai 3 atau 4 bilik. Dia kena mulakan dengan sistem pengurusan yang baik sesuai dengan pendapatannya, dan kemudian bertapak untuk menjual rumah yang pertama ataupun mendapat sedikit kelebihan untuk membeli rumah yang kedua dan ketiga dan keempat. Dalam Islam tidak ada had, tidak ada masalah untuk kita mendapat pembiayaan kewangan, kerana itu sistem yang baru yang tidak ada di masa yang lepas. Malah kata ulama sama hari ini, boleh kita membuat pembiayaan kewangan untuk pergi haji dan umrah sekalipun. Kerana itu merupakan cara hidup baru yang mana pada hari ini ramai di kalangan muslimin mereka bekerja tetap dan mereka ada pendapatan yang boleh dijangka di masa hadapan. Pendapatan yang berjangka adalah satu perkara yang tidak berlaku di zaman dahulu. Zaman dahulu kebanyakan mereka bekerja sendiri. Jadi mereka kena simpan duit, kena simpan wang untuk pergi haji dan sebagainya. Tapi zaman hari ini, bila berlakunya revolusi perkilangan dan ada peluang pekerjaan dan skim employment contract sudah berlaku, maka skema cara pengurusan kewangan sudah berubah. Kerana kita boleh mendapatkan kemudahan kewangan. Malah di zaman hari ini, satu perkara yang cukup menarik, kalau kita membeli rumah dengan secara hutang Islam, dan kita juga mendapatkan perlindungan takaful rumah, mortgage takaful. Kalau kita mati atau kita ada kemalangan yang mana kita cacat selama-lamanya, tidak boleh bekerja, hilang punca pendapatan, takaful akan membayar hutang rumah yang berbaki kepada bank pembiaya. Itu satu perkara yang cukup menarik. Kalaulah kita tidak ada rumah, kita menyewa rumah dan kita mati ataupun kita ditimpa kemalangan, satu perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat, maka ahli keluarga kita dan kita sendiri akan menyalani masalah yang besar. Rumah belum ada, pendapatan tidak ada, dan hutang rumah masih belum diselesaikan kalau kita membeli dengan cara sendiri tanpa ada pembiayaan kewangan Islam dan juga perlindungan takaful Islam. Ini satu perkara yang ramai masyarakat tidak mengetahui betapa baik dan sucinya mendapat perlindungan takaful untuk hutang yang belum membayar, dan juga mendapat kemudahan pembiayaan Islam untuk membeli rumah, untuk menjamin bahawa ahli keluarga mendapat bumbung, mendapat tempat berlindung. Kalaupun kita dah mati, walaupun kita ditimpakan kemalangan, wala'ayyazbillah, keluarga kita masih boleh meneruskan kehidupan dengan biasa. Berbeza dengan mereka yang menyewa rumah. Kita berfikir untuk diri sendiri. Tidak boleh kita berfikir untuk diri sendiri. Kita memikir untuk masyarakat. Islam datang untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Tapi uruslah keuangan anda dan keberhutangan anda dengan baik supaya tidak membebankan diri anda sendiri.
tapi ada jalan keluar. Pastinya kita merujuk kepada pakar-pakar kewangan, mendapat nasihat mereka bagaimana kita beli rumah yang sesuai dengan pendapatan kita sesuai, dan bagaimana kita boleh melonjak ke hadapan dalam skema pengurusan kewangan kita. Yang keempatnya adalah tabung untuk pendidikan. Kita mesti menabung daripada sekarang untuk pendidikan anak-anak kita, sama ada tabungan biasa dalam pelaburan-pelaburan yang selamat ataupun melalui skim takaful pendidikan. Kalau berlaku kemalangan dan juga kematian, anak-anak kita insya-Allah akan ditanggung, ditaja oleh skim perlindungan kelompok takaful yang ada dalam pasaran hari ini. Yang kelimanya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kenderaan. Kenderaan merupakan satu perkara keperluan zaman hari ini. Kita perlukan kenderaan. Kalaupun ada pengangkutan awam, mungkin pada setengah orang dia boleh menjalani kehidupan yang biasa dengan pengangkutan awam, tetapi ada juga dengan kita yang memerlukan paling kurang motosikal, paling kurang kereta yang kecil, paling kurang kereta yang boleh menjalankan tugas pengangkutan ahli keluarga, anak ke sekolah, bekerja dan sebagainya. Jadi memerlukan satu skim pengangkutan. Di zaman dahulu adalah binatang dan tunggangan, satu tema Al-Quranul Karim. Kenderaan merupakan tema Al-Quranul Karim. Yang salahnya dalam masyarakat hari ini, kita berhutang pada permulaan karier kita, kerjaya kita, membeli kereta yang besar, dan kita banyak membuang duit untuk membuatkan aksesori kereta. Itu budaya dan sikap yang tidak betul. Tapi konsep mendapatkan pembiayaan kewangan untuk beli sebuah kenderaan yang agak sesuai dengan kita, dengan kerjaya kita dan pendapatan kita, itu satu perkara yang diharuskan, dia dibenarkan dan digalakkan supaya tidak memberikan bebanan kepada ahli keluarga dan sebagainya. Mereka dapat bergerak dengan baik, mereka dapat menjalankan kehidupan dengan baik, tapi pastikan anda tidak mendapatkan pembiayaan kewangan perangkat pulang kerja anda untuk membeli kereta GTX Golf contohnya yang berharga 250,000. Belilah kereta-kereta yang sesuai dengan cara hidup anda dan juga pendapatan anda. Yang seterusnya adalah simpanan yang selamat. Pastikan anda menyimpan untuk pelaburan di tempat-tempat yang ada jaminan modalnya, seperti di bank-bank dan juga di tempat-tempat yang tertentu, tabung haji. Dan kalau anda orang yang percaya dan beriman dengan fatwa yang membenarkan ASN, ASP oleh PMB, labuhlah di ASP. Ada dua fatwa di Malaysia pada hari ini, ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Itu merupakan pandangan para ulama dan anda boleh melihat dan memilih apa yang anda rasa baik dan sesuai pada pandangan anda, dan dengan merujuk pada pakar-pakar untuk meletakkan wang anda di tempat simpanan-simpanan yang selamat untuk kepentingan masa depan anda. Yang seterusnya adalah simpanan secara kolektif, secara kolektif investment seperti unit amanah, kerana anda mengambil risiko yang kurang. Anda melabur dalam unit-unit amanah yang melabur dalam pasaran saham dan juga pasaran fixed income ataupun sukuk, di mana anda mendapat pulangan secara kolektif dan anda menanggung juga kerugian risiko secara kolektif. Tidak begitu mendesak dan tidak begitu baik kerana pulangannya dan risikonya adalah secara kolektif. Itu sesuai untuk orang-orang yang baru untuk menapaki kehidupan dalam pengurusan kewangan. Laburlah wang anda dalam skim-skim, sama ada skim yang selamat, ya, modelnya, atau skim yang ada risikonya agak terkawal seperti skim unit amanah saham ataupun skim investment secara berkelompok. Yang seterusnya adalah kepada anda, kalau anda seorang yang pakar dan telah banyak belajar dan telah menjalani pendidikan, pembacaan, anda boleh melabur dalam skim-skim yang lebih mencabar dalam hartanah, dalam emas, dalam skim-skim saham secara langsung di pasaran saham Malaysia, dan juga dalam pelaburan-pelaburan di syarikat-syarikat untuk membantu syarikat menjadi syarikat yang berjaya daripada permulaan, pertengahan sehinggalah mereka di syarikat yang besar. Mereka memerlukan sumbangan anda. Dunia bisnes memerlukan sumbangan orang yang ada kelebihan harta untuk membantu mereka mendapat modal yang baik, modal yang cukup untuk membantu mereka melipat gandakan urusan aktiviti dan membantu mereka untuk menjana peluang pekerjaan. Anda sebenarnya membantu industri menjana peluang pekerjaan. Anda menyumbang
kepada ekonomi negara. Itulah pengurusan Islam tentang kewangan. Kita perlu satu sama lain. Mereka yang memerlukan wang, mereka mengharapkan sumbangan orang lain untuk memberikan modal, memberikan sokongan. Mereka yang ada kelebihan wang, mereka perlu melabur dalam masyarakat supaya masyarakat dapat hidup dengan baik, dapat peluang pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah betapa pentingnya kita menguruskan harta dengan baik untuk menjadikan harta kita selamat, dapat berkembang dengan subur, dengan patuh syariah dan juga dapat membantu kita dalam keadaan-keadaan kecemasan dengan skim takaful, dengan skim pelindungan dan juga dapat membantu masyarakat secara keseluruhannya. Wang adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Wang perlu ditolong secara keberhutangan, secara pelaburan dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sedar dan celik kepada pengurusan kewangan yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.